Assalamualaikum, salam sejahtera. Cikgu Nan kembali lagi. Pada kali ini kita akan membincangkan bab logaritma. Bagi membolehkan anak-anak faham berkenaan dengan konsep logaritma, anak-anak terlebih dahulu perlu faham apa yang dimaksudkan dengan indeks atau nombor berindeks. Jika P kuasa M sama dengan Q, bila kita tukarkan kepada hubungan logaritma, dia akan menjadi log Q pada asas P sama dengan M. Perhatikan, asas bagi indeks akan menjadi asas bagi logaritma. Maknanya, logaritma adalah proses untuk mendapatkan nilai kuasa ataupun nilai indeks. Beberapa hubungan penting yang anak-anak perlu tahu, antaranya adalah apabila suatu nombor P dikuasakan dengan log N pada asas P, dia akan sama dengan N. Perhatikan, asas bagi logaritma itu adalah sama dengan nombornya. Log P pada asas P sama dengan 1. Maknanya sebarang nombor apabila kita logkan pada asas nombor yang sama akan sama dengan 1. Perhatikan, P kuasa 1 akan sama dengan P jika kita kaitkan balik dengan hubungan indeks. Log 1 pada asas P adalah sama dengan 0. Ini bermakna P kuasa 0 sama dengan 1. Log N pada asas 10 adalah sama dengan X. Maka, dengan sebab itu, antilog bagi X pada asas 10 adalah sama dengan N. Yang dimaksudkan dengan antilog adalah proses songsang bagi logaritma. Jika logaritma adalah proses untuk mendapatkan kuasa, antilog bermakna proses untuk mendapatkan semula nombornya. Hubungan asalnya 10 kuasa X sama dengan N. Sekarang perhatikan hukum logaritma, beberapa hubungan yang perlu anak-anak kuasai. Log M darab N pada asas P adalah sama dengan log M pada asas P tambahkan dengan log N pada asas P. Perhatikan, jika nombor berada dalam keadaan darab, lognya berada dalam keadaan tambah. Kita ingat balik, apabila nombor berindeks kita darabkan, kuasanya kita perlu tambahkan. Begitu juga sekiranya nombor dalam bentuk bahagi, log M per N pada asas P, maka lognya kita perlu tolakkan. Log M kuasa X pada asas P, kita boleh tukar bentuk. Perhatikan, X kita bawa ke depan, X log M pada asas P. Selain daripada itu, anak-anak perlu tahu untuk menukarkan asas bagi logaritma. Sekiranya kita ada log M pada asas N, kita boleh tukarkan dia menggunakan log pada sebarang asas. Katakan di sini kita menggunakan asas Q, dia adalah sama dengan log M pada asas Q dibahagikan dengan log N pada asas Q. Sekiranya kita ada log M pada asas P, kita boleh tukarkan dia ke dalam bentuk salingan. Dia akan menjadi 1 per log P pada asas M. Perhatikan, nombor dan asasnya bertukar apabila kita tukarkan dia ke dalam bentuk salingan. Sebelum cikgu tunjukkan beberapa contoh soalan, cikgu tunjukkan dulu asas bagaimana untuk menggunakan kalkulator bagi mendapatkan nilai logaritma. Kalkulator yang cikgu tunjukkan di sini adalah Casio model FX570EX. Kalkulator ini boleh membantu kita untuk mendapatkan nilai bagi logaritma. Selain daripada itu, sekiranya kita hendak mendapatkan nilai nombor berindeks pun kita boleh gunakan kalkulator ini. Anak-anak boleh merujuk kepada manual kalkulator itu untuk memahirkan diri dengan penggunaan kalkulator ini. Cikgu akan tunjukkan asas yang penting sahaja. Katakan kita nak mendapatkan log 8 pada asas 10. Apa yang perlu kita lakukan? Kita tekan butang log di sini.
Perhatikan yang keluar di situ adalah log, ada segi 4 kat situ, segi 4 kat sini. Kita boleh isikan. Isikan asas dia terlebih dahulu. Dalam kes ini asasnya adalah 10. Kita masukkan 10. Kemudian tekan butang ke depan untuk kita isikan apakah nombor yang kita nak carikan log dia. Katakan 8. Soalan ini 8. So nilainya adalah 0.9030, 8 something. Dengan sebab itu, kita boleh gunakan kalkulator ini untuk mendapatkan nilai log bagi sebarang nombor pada sebarang asas. Tapi di sini dihadkan kepada asas bernombor bulat. Sebenarnya bukan semua soalan kita perlu gunakan kalkulator. Ada kalanya kita tak perlu pun gunakan kalkulator untuk mendapatkan jawapannya. Perhatikan contoh yang cikgu berikan. Log X pada asas 5 sama dengan 3. X sama dengan apa? Maknanya kita nak mencari nilai X. Cukup sekadar kita ingat hubungan dia. Kalau log X pada asas 5 sama dengan 3. X sebenarnya sama dengan 5 kuasa 3. Kita tukarkan daripada hubungan logaritma kepada hubungan indeks. 5 kuasa 3 sama dengan 125. Sekiranya anak-anak nak menggunakan kalkulator, anak-anak untuk mendapatkan nilai 5 kuasa 3, anak-anak boleh tekan nombor berkuasa di sini. Perhatikan keluar dua kotak kat situ, dua kotak besar dan kotak kecil. Yang kotak besar di situ adalah asasnya 5. Kita tekan butang ke depan untuk kita memasukkan nilai kuasanya, iaitu 3. Tekan tanda sama untuk dapatkan jawapannya 125. Perhatikan soalan yang kedua. Kita dikendaki mencari nilai bagi log 26 pada asas 10. Untuk menjawab soalan ini, kita terus gunakan kalkulator. Ingat balik ya, butang yang perlu kita gunakan tadi. Kita tekan sahaja butang log. So kita perlu masukkan apakah dia asas log dan nombor yang kita hendakkan lognya. Dan perhatikan di sini dia punya asasnya adalah 10. Tekan butang ke depan, masukkan 26. Bila kita tekan tanda sama, dia akan memberikan nilai bagi log berkenaan. So log 26 pada asas 10 sama dengan 1.4150. Kita dah hampirkan kepada 4 perpuluhan. Perhatikan soalan ini diberi log 2 pada asas 3 sama dengan 0.6309 dan log 5 pada asas 3 sama dengan 1.465. Dapatkan nilai log 0.12 pada asas 3. Perhatikan di sini bahawa nilai bagi log 2 dan log 5 pada asas 3 telah diberi. Jadi kita tidak boleh menggunakan kalkulator untuk menjawab soalan ini bagi mendapatkan nilai log. So kita bermula dengan log 0.12 pada asas 3. Kita cuba tukar bentuk, kita akan dapat dia adalah log 12 per dengan 100. Kita akan cuba mencari kombinasi nombor yang ada di sini 2, 3 dan 5. So log pada asas 3, 12 adalah 3 darab 4. Kemudian 100 adalah kita boleh buat 4 darab 25. Kalau di peringkat ini anak-anak nak masukkan dah boleh. Kita tukar bentuk lagi. Log pada asas 3, 3 per 25. Kita tukar dalam asas 5. Dia adalah 5 kuasa 2. Ingat balik hubungan ataupun hukum log yang melibatkan nombor bahagi, lognya perlu ditolakkan. Log pada asas 3 bagi 3 tolak dengan log 5 kuasa 2 pada asas 3. Cuba ingat balik dalam hukum log, kalau kuasa kita boleh bawa pergi ke depan. So dia adalah log 3 pada asas 3 tolak 2 log 5 pada asas 3. Log suatu nombor pada asas nombor yang sama adalah sama dengan 1. 2 log 5 pada asas 3 telah diberi dalam soalan itu. Nilainya adalah 1.465. Step yang berikutnya, kita boleh gunakan kalkulator. Kita hanya masukkan nilai-nilai yang berkenaan. So dalam kes ini kita ada 1 tolak dengan 2 darab, boleh buka kurungan, 1.465 tutup kurungan. So kita dapat negatif 193 per 100. Ataupun kalau dalam perpuluhan dia adalah 1.93.
Soalan ini disuruh kita mudahkan log 5x pada asas 4 tambah dengan 3 log 2y pada asas 4. Mudahkan maknanya dia nak kita berikan log pada asas yang sama dalam bentuk yang mudah, maknanya kita perlu lakukan kombinasi log. So log pada asas 4 5x tambah 3 log 2y pada asas 4. Terus salin balik soalan. So apa yang kita perlu lakukan, ya, kita nak dapat log 4 saja, log pada asas 4. Perhatikan di sini ada 3, kita boleh bawa pergi ke atas, dia akan jadi kuasa. So log 5x pada asas 4 tambah dengan log pada asas 4 2y perlu dikuasakan dengan 3, ya, kedua-dua sebutan itu 2 dan y. Dan seterusnya, ya, kita boleh kembangkan dulu untuk mengelakkan berlaku kesilapan. 2 kuasa 3 adalah 8, y kuasa 3. Kemudian kita boleh gabungkan. So kita akan dapat log pada asas 4 5x tambah dengan log pada asas 4 8y kuasa 3. Ingat balik formula log, kalau nombor tambah log tambah nombor, kita boleh darab. So darab 8y kuasa 3. So hasilnya adalah log pada asas 4. 5 darabkan dengan 8, kita dapat 40 x y kuasa 3. So ini adalah bentuk yang kita mudahkan daripada 2 sebutan log kepada hanya 1 sebutan log sahaja. Dan contoh soalan yang berikutnya, kita nak log 0.125 pada asas 3. Ini kita boleh lakukan dengan menukarkan asas menggunakan asas yang sama. Maknanya kedua-dua 0.125 dan 3 ini kita perlu gunakan log pada asas yang sama. Ingat balik formula bagaimana untuk kita tukarkan asas. Dia adalah sebenarnya sama dengan, katakan kita gunakan log pada asas 10. So log 0.125 perlu kita bahagikan dengan log pada asas yang sama, 10 pada asas 3. Seterusnya kita boleh gunakan kalkulator. So dalam kes ini cikgu akan masukkan nilai-nilai dia supaya anak-anak nampak. So kita nak cari log 10 pada asas 10 bagi 0.125. Cikgu dapatkan nilai dia. Kita akan dapat negatif 0.9031 bahagikan dengan log 3 pada asas 10. So log 3 pada asas 10, log pada asas 10 bagi 3, log pada asas 10 bagi 3, dia adalah 0.4771. Jadi seterusnya kita boleh bahagikan 0.9031 kita bahagikan dengan 0.4771, dia akan memberikan nilai 1.892. Saya cuba gunakan 1.893. Ini 3 tempat perpuluhan. Dan perhatikan, ya, cikgu tak masukkan tanda negatif tadi, so nilainya adalah negatif sepatutnya. So itu adalah cara mendapatkan nilai nombor-nombor ini dengan cara kita menukarkan asasnya. Satu lagi soalan, katakan kita nak selesaikan 3 kuasa X sama dengan 51. Langkah yang perlu kita buat, kita tukarkan dia daripada persamaan indeks kepada persamaan logaritma. Dia akan jadi X log 3 sama dengan log 51. Dan lognya, asas bagi log itu mestilah sama. Dan ingat, ini adalah merupakan suatu nombor ataupun satu nilai sebenarnya. Jadi X akan sama dengan log 51 pada asas 10. Kita bahagikan dengan log 3 pada asas 10. Langkah yang berikutnya, kita boleh gunakan kalkulator. Untuk kes ini, cikgu akan dapatkan nilai setiap satu log itu dan kita gantikan. So log pada asas 10 bagi 51, dia adalah 1.7076. Cikgu gunakan 4 tempat perpuluhan. Perkan dengan log 3 pada asas 10, log pada asas 10 bagi 3, dia adalah 0.4771. So langkah yang berikutnya, kita bahagikan 1.7
0.7076 kita bahagikan dengan 0.4771. Hasil yang kita peroleh adalah 3.579, lebih pada 3 tempat perpuluhan. So ini adalah cara bagaimana untuk kita selesaikan persamaan yang melibatkan indeks, tetapi kita tidak mempunyai asas indeks yang sama untuk kita bandingkan. Oleh sebab itu kita gunakan kaedah alternatif, iaitu kaedah logaritma. Baiklah anak-anak, cukup dulu untuk kali ini. Cikgu harapkan anak-anak boleh faham konsep logaritma dan bagaimana untuk menyelesaikan soalan-soalan berkaitan dengan logaritma. Untuk anak-anak lebih mahir dalam pelajaran ini, anak-anak perlu membuat banyak latihan, gunakan soalan-soalan yang anak-anak boleh perolehi daripada buku teks dan juga buku rujukan. Sekiranya video cikgu ini membantu anak-anak, sila like dan share kepada kawan-kawan yang mungkin memerlukan. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi bagi video-video yang akan datang. Jangan takut, jalan terus. Assalamualaikum, salam sejahtera.